Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua peserta yang dihormati. InsyaAllah webinar pada hari ini akan bermula sebentar sahaja lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang ke webinar Bicara Ilmu, Pencetus Tradisi Kewartawanan Melayu, Abdullah Munshi, Eropah dan Alam Melayu, Anjuran Muzium Warisan Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dengan kerjasama Pusat Kecemerlangan Komunikasi, Media dan Industri Kreatif, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Sidang hadirin, webinar pada hari ini akan disampaikan oleh seorang panel yang tidak asing lagi dalam dunia persejarahan Melayu, iaitu yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Muhammad Nor Marikan, seorang Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Ketamadunan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk makluman hadirin sekalian, webinar ini diadakan untuk memperjelaskan kepada masyarakat kini tentang sumbangan Abdullah Munshi sebagai bapa kewartawanan Melayu. Justeru, sebelum memulakan majlis, marilah kita sama-sama memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang hadirin sekalian,
Moderator webinar pada hari ini ialah Yang Berusaha, Dr. Rahimah Hamdan, Ketua Muzium Warisan Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Serta beliau juga adalah pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Justeru, tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Rahimah Hamdan untuk mengendalikan webinar pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Moderator, Rabi Srohli Sadri wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, apabila kita kembali kepada sejarah, sidang hadirin, kita dapati bahawa kedatangan kolonial British ke alam Melayu sekitar abad ke-19 Masihi telah memperkenalkan satu bentuk genre dalam korpus ilmu masyarakat Melayu. Genre tersebut adalah autobiografi yang bersumberkan kepada kemodenan sastra di Barat dengan penekanannya kepada isu berpijak di bumi nyata yang dihuraikan secara objektif. Menerusi pengenalan genre terbaru ini, penjajahan British telah dirasionalkan menerusi sumbangan keilmuan mereka kepada negeri-negeri jajahan, khususnya alam Melayu. Secara tidak langsung, masyarakat alam Melayu kini diklasifikasikan kepada dua kelompok, iaitu masyarakat yang dijajah dan yang menjajah. Dan ini merelevankan kolonialisasi Barat ke rantau ini. Maka berlakulah eksploitasi terhadap pribumi yang dijajah sebagai satu proses penambahbaikan mulia dan berunsur pendidikan. Penjajahan sidang hadirin tambah relevan apabila para sarjana kolonial ini berpendapat bahawa hasil akal budi pribumi yang terkarang dalam helaian manuskrip itu adalah penuh dengan ketahyulan dan tidak mendatangkan manfaat kepada khalayaknya. Fenomena ini seterusnya merangsang sesuatu yang signifikan perlu dilakukan kepada sejarah kesusastraan Melayu. Bermula dari sinilah acuan kepengarangan Barat diperkenalkan kepada korpus kesusastraan Melayu sehingga melonjakkan nama Abdullah Munshi akan kita bicarakan pada hari ini sebagai ejen pembaharuan atau kemodenan dalam kesusastraan, kewartawanan, sosiologi serta beberapa bidang yang lain berhubung dengan masyarakat Melayu. Namun sidang hadirin, sejauh manakah kebenaran kenyataan ini? Mengapakah nama tokoh Abdullah Munshi yang hebat jasanya dalam kesusastraan, kewartawanan dan sosiologi Melayu ini tidak diketengahkan secara serius dalam silibus pembelajaran dan pengajaran sama ada dalam kursus sastra atau kewartawanan? Apakah gelaran tali barut British dan bukan berdarah Melayu tulen menjadi faktor yang meluputkan atau merelevankan kita melupai segala jasa beliau? Maka dengan itulah, webinar pada hari ini anjuran Muzium Warisan Melayu diadakan yang akan dibicarakan secara kritis oleh panel kita, tak lain tak bukan adalah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan. Selamat datang Prof. Terima kasih Prof kerana sudi menjadi panel, bersetuju menjadi panel dan berkongsi ilmu pada hari ini. Jadi sebagai mukadimah Prof, saya akan membacakan biodata Prof walaupun nama Prof tak boleh diperkenalkan lagi. Jadi saya nak berkongsi biodata Prof pada hari ini. Sidang hadirin, tokoh kita pada hari ini merupakan Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual di Institut Peradaban, Pemikiran dan Ketamadunan Islam ataupun ISTEC serta Ketua Unit Peradaban Melayu Islam di jabatan itu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sebelum itu beliau berkhidmat sebagai profesor di Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa Universiti Sains Malaysia. Kejayaan akademik beliau menjangkau lebih 33 tahun bermula dengan jawatan pertama beliau di Kajian Sebaran Am Institut Alam dan Institut Teknologi Mara pada tahun 1986. Minat akademik dan penyelidikan beliau termasuk kewartawanan dan komunikasi massa, kajian media Melayu, sejarah intelektual, kolonialisme dan sejarah sains sosial.
Beliau telah menerbitkan lebih 17 buah buku penerbitan terbaru beliau seperti Batu Uban Tanjung dan Bagan, Pengkisahan Lisan yang beliau sebagai editor pada tahun 2019. Kemudian Revisiting Atas Angin, A Review of the Malay Imagination of Rum, Feringgi and the Penjajah pada tahun 2019. View from Pulau Pinang, Countering Modern Orientalism and Policy Perspective 2018 dan beberapa buku yang lain. Ya. Jadi beliau juga banyak bergiat aktif dalam naratif sejarah dan pemulihan ruang warisan Melayu di Pulau Pinang sejak awal 2000. Beliau juga menumpukan kajian dalam penulisan sudut bukan barat dalam konteks Melayu. Ini terlihat dalam dua buah monograf dan buku terdahulu masing-masing bertajuk Sains Melayu dan Pembentukan Pemikiran, Naratif sebagai alat kesepaduan ilmu dalam sejarah dan tamadun moden pada tahun 2005. Kini beliau sedang menyempurnakan kajian mengenai bagaimana orang-orang Melayu mewajahkan Barat melalui penulisan sosiologi yang bukan akademik dan kewartawanan Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Dan yang paling menarik yang berbagai Prof merupakan editor ataupun ahli sidang redaksi beberapa pewasit kepada beberapa buah jurnal antarabangsa termasuklah Al-Sajarah, Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, Kajian Malaysia, Kemanusiaan, Jurnal Komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia, Jurnal Peradaban dan beberapa jurnal indeks yang berindeks yang berprestij dunia. Dan banyak ya sebenarnya Prof, kalau saya nak bacakan Prof punya biodata ni, tapi yang menarik lagi satu adalah yang berbagi Prof merupakan panel penulis kolom untuk Dewan Masyarakat, New Straits Times, penyumbang makalah dan komentar, pendapat dalam Berita Harian Utusan Malaysia, Melaka Hari Ini dan Dewan Budaya. Sebenarnya sidang hadirin terlalu hebat. Nak saya bacakan biodata panel ini nampak macam saya pula berceramah pada hari ini. Jadi oleh kerana nama panel kita pada hari ini memang tersohor dalam bidang persejarahan, sosiologi dan kewartawanan Melayu. Justru tanpa membuang masa, saya persilakan dengan penuh takzim yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merican untuk membicarakan topik kita pada hari ini, iaitu pencetus tradisi kewartawanan Melayu Abdullah Munshi, Eropah dan Alam Melayu. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahimah, Pengarah Museum Warisan Melayu, kerana telah menjemput saya untuk berbicara pada pagi ini mengenai tokoh dan ketokohan dan ilmu yang dikeluarkan oleh Abdullah Munshi. Semasa Dr. Rahimah menghubungi saya untuk berbicara mengenai Abdullah Munshi, banyak soalan yang tercungkil dalam hati saya. Mengapakah dipilih tajuk itu? Dan reaksi saya awal ialah apakah Abdullah Munshi masih lagi dibincangkan, dipolemikkan di kampus-kampus? Apakah belum selesai tafsiran korpus penguajahan dan kedudukan Abdullah Munshi dalam sejarah Melayu dan dalam sejarah kesusastraan Melayu? Saya pun terfikir mungkin ini satu peluang untuk digunakan untuk dijelaskan mengenai kedudukan Abdullah Munshi dalam sejarah kecerdekaan Melayu. Dan saya telah memilih tradisi kewartawanan. Sebenarnya Abdullah Munshi adalah seorang yang telah memulakan tradisi kecerdekaan Melayu. Abdullah Munshi adalah tukang tulis, tukang cerita, dan beliau telah merintis pelbagai ilmu dalam sejarah dan dalam perjalanan masyarakat Melayu selama lebih kurang 200 tahun. Dalam ceramah pada pagi ini, saya akan menyentuh beberapa aspek yang berkaitan. Pertama ialah mengapa kita alpa tentang Abdullah Munshi. Yang kedua ialah
Mula dalam membincangkan Abdullah, kita juga mesti merujuk kepada penulis-penulis zaman dengannya. Dia bukan seorang, ada beberapa orang lagi pada masa itu. Ketiga adalah Abdullah sebagai sejarawan, sosiologis, pengkritik sosial, occidentalist. Empat, teknologi percetakan. Ini banyak dibincangkan oleh Khadijah Rahman dan gagasan kewartawanan dan identiti Melayu. Kelima, Abdullah sebagai penulis sains, alam sains, merujuk kepada sebuah manuskrip. Yang keenam, beberapa kesimpulan. Ramai yang telah berkaji tokoh kita, termasuk Dr. Moderator, telah mengkaji Abdullah Munshi. Selain daripada itu, Amin Swini, Khadijah Rahmat, Angku Maimunah, Angku Tahir, ini pekaji-pekaji tersohor yang telah menerokai korpus Abdullah Munshi dengan mendalam dan terperinci. Namun di Malaysia, kita dapat lihat bahawa Abdullah Munshi tidak dijiwai, tidak dikaji dalam beberapa bidang kajian. Saya ingin menegur dan menyentuh dalam konteks sekolah kewartawanan dan sosiologi. Pertama, Abdullah Munshi tidak diajar di sekolah-sekolah kewartawanan di Malaysia. Sekolah kewartawanan dan sekolah media di Malaysia telah wujud selama 50 tahun ini, daripada tahun 1971. Tidak ada satu pun, setahu saya, sebab saya mula mengajar di sekolah kewartawanan di ITM 1986 dan saya di situ selama hampir 20 tahun dan cuba untuk memperkenalkan sejarah kewartawanan dan Abdullah Munshi, tapi saya tidak berjaya. Sebab ini adalah orientasi dan sikap intelektual premis sekolah-sekolah kewartawanan di Malaysia, lebih berkiblat kepada ilmu Euro-Amerika, melihat pada sejarah kewartawanan dan nilai-nilai kewartawanan, ciri-ciri kewartawanan, tarikh dan konsep kewartawanan yang diguna pakai dan diamalkan di dalam sejarah Eropah dan Amerika Syarikat, konsep kebebasan dan sebagainya. Dan saya dapat lihat bahawa di sekolah-sekolah kewartawanan termasuk Jabatan Komunikasi UPM, saya pernah sebut UPM, UKM, Universiti Melaya pun tidak begitu adil kepada Abdullah Munshi, Jabatan Penulisan, sebab Jabatan Penulisan sekarang ini telah berubah alih orientasinya dengan menambah satu lagi Jabatan Media dan Komunikasi. Jadi ini telah memisahkan konteks budaya dengan sekolah-sekolah kewartawanan. Malah sejak 50 tahun tidak ada khusus mengenai sejarah kewartawanan Melayu ataupun sejarah kewartawanan Malaysia. Walaupun diajar sejarah kewartawanan, mungkin diajar dalam kursus-kursus yang lain. Jadi sejarah kewartawanan tidak diajar. Jadi kalau sejarah kewartawanan Melayu dan Malaysia tidak diajar, maka ia tidak akan menyentuh mengenai Abdullah Munshi. Malah apa yang boleh diambil tindakan, saya harap ahli akademik di sekolah-sekolah kewartawanan sedar bahawa sudah sampai masanya satu kursus mengenai Abdullah Munshi. Satu kursus mengenai Abdullah Munshi diperkenalkan di sekolah-sekolah kewartawanan supaya pelajar-pelajar kewartawanan dapat mengetahui tradisi kewartawanan Melayu dan di Malaysia. Sebab bila kita mengkaji tradisi kewartawanan Melayu dan Malaysia, kita menganggap bahawa tradisi kewartawanan ini datang terus dari barat. Datang terus dari dengan jawi peranakannya 1876 dan seterusnya berpuluh-puluh surat khabar. Jadi ia merupakan cetusan
dari penjajahan Barat dalam konteks yang formal, cetusan daripada teknologi Barat. Sebenarnya Abdullah Munshi, walaupun kita tahu Abdullah Munshi wujud dalam zaman di mana kita lihat pertumbuhan tamadun Melayu dan tamadun Barat, permulaan kepada cara-cara menjajah di alam Melayu. Tapi apa yang dicetuskan oleh Abdullah Munshi itu bukan semuanya datang dari Barat. Sebab apabila kita lihat Abdullah Munshi dari segi tradisi kewartawanan, beliau merupakan jambatan. Ini sama kerangkanya dengan kesastraan di antara tulisan lama dan tulisan baru, atau tulisan tradisional Melayu dan tulisan Melayu moden. Namun begitu, Abdullah menggunakan pelbagai genre. Abdullah juga mahir dalam genre bukan fiction dan fiction, saling genre, cross genre writer, dan salah satunya yang menerangkan dan menjelaskan dan boleh mendalami kefahaman kita mengenai kewartawanan ialah dalam melalui syair Singapura Terbakar 1843. Syair ini diangkat dan diperkenalkan ataupun ditekankan oleh Amin Sweeney, dan beliaulah yang mungkin menjedarkan kepada kita bahawa melalui syair ini Abdullah boleh dianggap sebagai bapa kewartawanan Melayu moden. Orang kata Rahim Kajai, tapi kalau kita pergi ke belakang ialah Abdullah Munshi, bapa kewartawanan Melayu moden, selain daripada bapa sastra Melayu moden. Juga dalam hal ini saya ingin situ bapa sosiologi Melayu moden dan bapa sains Melayu moden. Ini adalah bidang-bidang yang diterokai oleh Abdullah. Saya akan situ sikit mengenai sosiologi kemudian selepas saya membaca peri syair, cebisan-cebisan syair oleh Abdullah Munshi. Dan oleh kerana ini Amin Sweeney, dia membandingkan syair ini lebih nilai tingginya daripada liputan yang sempit dan berat sebelah oleh surat khabar pada masa itu, Singapore Chronicle. Jadi elemen kewartawanan yang ada pada syair itu lebih tinggi nilainya daripada elemen kewartawanan yang dipaparkan dalam sesebuah surat khabar. Dan mengkaji penulisan Abdullah Munshi dari segi autobiografinya, sekurang-kurangnya 3 autobiografi: Kisah Pelayaran Abdullah 1838, Hikayat Abdullah 1843 dan 1849, diterbitkan 1843 ditulis, dan juga syair Singapura Terbakar juga boleh dimasukkan ke dalam sebagai autobiografi. 1830 bukan 1930, ini 1830, ini kesilapan yang tidak boleh dimaafkan dalam kewartawanan. 1830, di sini saya tulis 1930. Dan dalam kita mengkaji kewartawanan, ramai yang menganggap, dan ini juga orientasi yang saya kira masih wujud selama 50 tahun di kalangan pengajar kewartawanan dan pelajar kewartawanan, ialah bila disebut kewartawanan, kita menjurus kepada berita. Kita menjurus kepada kriteria penulisan berita. Kita menjurus kepada rakaman peristiwa. Tapi kewartawanan juga adalah penulisan esei. Kewartawanan juga adalah penulisan lakaran-lakaran yang adalah sebuah naratif mengenai idea, mengenai gerakan, tren, hujah-hujah, debat, pendapat, komentar,
esei itu adalah kewartawanan. Dan itu adalah sebagian besar kewartawanan. Sama pentingnya dengan tulisan berita. Dia Abdullah memberi kita satu gagasan penting bagi kita memahami kewartawanan dalam konteks alam Melayu dan dalam konteks masyarakat Melayu. Sebab apa yang dilakukan oleh Abdullah ialah merakamkan masyarakat sekelilingnya. Apa yang berlaku pada Allah ialah menulis dan memberi tafsiran dan pendapat dan menilai. Itu juga kewartawanan. Kita diajar bahawa kewartawanan ini kita mesti memisahkan nilai dengan fakta. Kita mesti memisahkan diri kita dengan apa yang kita tulis. Itu dalam konteks berita, dari segi teorinya. Kita tidak boleh memberi pandangan. Tapi apa yang berlaku dalam genre Abdullah dan dalam tulisan baru Abdullah ialah satu perspektif penulisan yang bersifat kewartawanan dan juga yang bersifat kesarjanaan. Sebab di sini juga kita mesti melihat bahawa kewartawanan itu bukan hanya kewartawanan, tapi ada elemen-elemen kesarjanaan dalam itu. Ada elemen-elemen sosiologi. Apabila seseorang sebuah penulisan itu dia merakamkan mentafsirkan peristiwa semasa, mentafsirkan gelagat dan sikap masyarakat, mentafsirkan sistem-sistem pemerintahan dan sistem-sistem politik. Itu adalah kewartawanan dan sosiologi. Jadi seorang wartawan juga adalah seorang sosiologi dan juga seorang antropologi. Levi Strauss, seorang ahli antropologi, telah menulis mengenai the bright collier journalist dan telah mengkritik bahawa wartawan ini tidak boleh melihat satu itu dengan kacamata yang serong, yang sempit. Jadi ini juga kita boleh tengok bagaimana korpus Abdullah Munshi itu amat kritikal dan amat penting untuk dipelajari oleh pelajar kewartawanan. Sebab beliau telah memberi satu naratif dan kewartawanan itu adalah naratif semasa dan naratif masa lalu. Jadi di sini saya ingin membaca cebisan-cebisan syair, baris-baris syair yang menunjukkan bahawa dalam penulisan berita juga kita boleh kritikal. Jadi di sini Abdullah menggunakan bentuk syair dalam merakam peristiwa yang benar-benar berlaku, yang mana beliau menjadi saksi dan beliau menjadi saksi pada banyak peristiwa yang kita anggap sebagai sejarah sekarang. Dan dalam merakam peristiwa itu, beliau telah dengan pintarnya mengkritik pihak berkuasa pada masa itu. Kalau wartawan sekarang ini tidak mengkaji syair ini, wartawan akan mengatakan bahawa dalam penulisan berita kita tidak boleh kritik. Itu salah. Dan ini yang diajar secara mudah dan secara simplistik. Walaupun ada banyak genre dalam berita pun ada banyak genre tulisan berita. Tapi di sini saya ingin sebut beberapa baris syair dan saya akan baca bukan dalam bentuk syair. Beliau bermula dengan kata-kata ini, ungkapan ini. Dengarkanlah Tuan, dengan bersuka dikarangkan oleh seorang anak belaka. Jadi di sini juga amat penting dalam kesedaran Abdullah, kalau dalam sastra Melayu lama tidak ada pengarang. Dan tidak ada konsep, tidak ada consciousness, tidak ada kesedaran mengenai siapa pengarangnya. Tapi dalam kepengarangan baru dan juga dalam kepengarangan kewartawanan dalam penulisan komentar, novel, fiction dan sebagainya, modern, pengarang itu conscious. Pengarang itu conscious dan sedar akan kedudukan, akan dirinya, akan namanya, akan egonya. Jadi di sini Abdullah telah menyebut beliau seorang anak belaka. Seolah-olah membuat jenaka, janganlah Tuan menjadi murka.
Dengarlah kisah yang saya dapati, tak kala Singapura dimakan api. Asalnya dari rumah tukang besi, dimakan berkeliling, habis dah bersih. Api itu pun datang menerpa. Lihat imagery yang digunakan. Dimakannya kedai keliling menjual rempah. Barulah hamba company datang membawa bomba. Yang separuh mengangkat air dalam timba. Ini kritikan Allah yang menegur kelewatan membantu pihak berkuasa yang melengah-lengahkan bantuan kepada kebakaran supaya menangkap berpuluh-puluh pencuri, supaya sipahi askar, sipoi, kita kata sipoi, tapi istilah sipahi, Hindi, Urdu dan Parsi. Dikejarnya yang lain, yang ditanganinya lari. Mengejar sahaja ke sana kembali, saya melihat pun terlalu geri. Jadi gambaran amat grafik dalam hal ini. Jadi ini boleh digunakan, adalah amat penting, amat kritikal untuk sekolah kewartawanan mengajar bagaimana liputan ini dibuat dalam bahasa Melayu dengan cara yang amat grafik sekali. Derasnya api itu seperti jin. Dimakannya rumah Tambi Mira Husin. Haranlah tercengang Tuan Johnson. Datanglah api itu seperti selegi. Dimakannya pula kedai Yahudi. Dimasukkannya emas ke dalam perigi. Saya tiadalah tahu entah berapa kali. Jadi Abdullah amat peka kepada kepelbagaian budaya dan kepelbagaian bangsa. Ini satu contoh syair, berita dan etnografi sekali yang digabungkan, yang jalinkan sekali dengan pintar, dengan baiknya. Malah dalam syair ini Allah amat peka kepada etnografi Singapura. Dan dia juga, saya tak sebut di sini, menyebut dalam peristiwa kebakaran ini bahawa orang Melayu takut dan malas. Orang Melayu lari daripada tanggungjawab untuk membantu dalam memadamkan kebakaran. Beliau juga menyebut mengenai orang Cina dan lain-lain. Jadi ini gagasan etnografi itu amat dijiwai oleh Allah sebagai seorang sosiologis, seorang ahli sosiologi, boleh katakan. Jadi di sini juga ingin saya sentuh bahawa Abdullah, kalau kita nak mengkaji sosiologi, biasanya kita akan merujuk kepada korpus-korpus di Barat. Kita akan merujuk kepada filosof Perancis semasa zaman Revolusi Perancis tahun 1740-an, 50-an. Kita akan merujuk kepada Saint-Simon, Auguste Comte, Montesquieu, Voltaire, dan juga kemudian Durkheim, Max Weber. Dan daripada itu kita akan mengajar sosiologi kepada anak-anak Melayu. Mungkin kalau kita nak mengaslikan sikit pendekatan sosiologi, kita akan merujuk kepada Ibn Khaldun. Ini pun tidak dilakukan dengan baik oleh universiti saya, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ibn Khaldun kadang-kadang dianggap sebagai proto-sosiologis. Tapi Ibn Khaldun adalah ahli sosiologi moden yang menceritakan mengenai masyarakat Arab di Afrika Utara melihat padang pasir sebagai takungan taburan Arab. Tapi jika kita nak mendalami sosiologi Melayu dan sosiologi di Kepulauan Melayu,
sekurang-kurangnya ada dua tokoh yang boleh kita rujuk. Pertama ialah Jose Rizal, Filipina, yang tidak asing lagi kepada kita. Dan yang kedua Abdullah Munshi. Kedua-duanya telah memerhatikan dan menggarap keaslian masyarakat tempatan. Maksud saya di sini telah memerhati aglagat, sikap, identiti, kehidupan masyarakat Melayu di Filipina, dan Abdullah masyarakat Melayu setempat di semenanjung tanah Melayu. Dan apa yang diperhatikan dan dikokuskan oleh Abdullah Munshi adalah masyarakat Melayu berdasarkan kepada salah satunya ialah peradaban maritim. Sebab takungan peradaban Melayu berbanding dengan apa yang disebutkan oleh Ibn Khaldun, ialah takungan peradaban Melayu ialah tanah air. Takungan peradaban Arab ialah padang pasir. Jadi Abdullah memberi gambaran awal sebenarnya dari dalam dan juga dari luar. Abdullah merupakan seorang manusia yang hidup di dalam dan di luar, objek dan subjek sekaligus dalam konteks zaman yang dia hidup pada awal abad awal dan pertengahan abad yang ke-19. Jadi dalam tulisan Abdullah itu korpus sosiologi Melayu memang wujud, dan ini juga perlu dikaji dalam jabatan sosiologi Malaysia. Saya kira ini tidak dikaji, ini tidak dirujuk. Jadi kita kehilangan kekayaan pencerahan dalam korpus Abdul Munshi. Kita mencari-cari di manakah pencerahan Melayu. Kalau kita pergi ke Melaka, saya tidak nampak umumnya penulisan mengenai Melaka misalnya bertumpu kepada naratif kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, tapi tidak menekankan kepada zaman pencerahan Melayu yang awal. Dan zaman pencerahan Melayu yang kedua ialah zaman Abdullah Munshi dan zaman Pulau Penyengat yang Raja Ali Haji dan sebagainya. Cetakan dan penulisan yang berlaku sejurus selepas Abdullah Munshi. Itu zaman pencerahan yang kedua, Syekh Al-Hadi dan sebagainya, dan mereka telah sebenarnya mempengaruhi termasuk Abdullah Munshi kegiatan-kegiatan intelektual yang lain yang kemudiannya dipindah ke Singapura dan Pulau Pinang dengan mesin-mesin cetak dan genre-genre penulisan, penerbitan surat khabar dan majalah. Ini semua adalah mewarisi apa yang dilakukan oleh Abdullah Munshi. Jadi itulah yang perlu kita lakukan di sekolah-sekolah kewartawanan dan sekolah-sekolah sosiologi pun di universiti-universiti di Malaysia. Seterusnya saya ingin juga menyentuh mengenai penulis sezaman. Abdullah tidak wujud seorang. Pada zaman itu 1820-an, 30-an, wujud beberapa tokoh lagi yang juga terlibat dalam kegiatan penulisan. Yang agak terkenal pada masa itu adalah Ahmad Rijaluddin Hakim Long Kandu di Kedah. Beliau telah menulis sebuah monograf catatan 1838 perjalanan ke Bengalam, dan di situ beliau telah mencatat kehidupan di Kolkata dan kehidupan di sana dalam bentuk sosiologis, dalam bentuk penulisan Melayu moden, dan seterusnya Laudin, Hikayat Nahkoda Buddha, tahun 1810 kata silap. Hikayat Nahkoda Buddha ini ialah ditulis oleh cucunya ialah Laudin,
mengenai sejarah keluarga yang terlibat dengan perdagangan di antara Lampung dan Borneo. Ini keluarga Minangkabau. Ini juga merupakan satu tulisan yang berbentuk genre baru. Dan seterusnya ialah Fakih Sagir, surat-surat keterangan Syekh Jalaluddin mengenai Puan Padri. Dan akhir sekali ialah Siami. Siami bermula sebagai pion Raffles di Pulau Pinang dan kemudian dibawa ke Singapura. Dia dilantik menjadi pegawai kastam di Singapura. Siami dia bukanlah menulis autobiografi, tapi dia banyak menulis dalam bentuk protes. Beliau telah memprotes mengenai keadaan kerja dan keadaan gaji dan tidak naik pangkat, tidak naik gaji kepada Raffles dan mengkritik sistem orang putih pada masa itu. Jadi inilah beberapa penulis sezaman. Mengapa dipanggil Siami? Sebab dikatakan bahawa Siami ini datang daripada wilayah Siam. Sebab itu dia digelar Siami. Kita tidak tahu nama sebenarnya. Apabila kita lihat penulis-penulis ini, mereka menulis dalam genre baru. Mereka menulis esei, mereka menulis biografi dan dalam bentuk autobiografi. Tetapi sejarah lebih memberi rezeki kepada Abdullah Munshi. Salah satunya ialah Abdullah Munshi menulis berbagai genre. Abdullah Munshi ialah seorang yang pelbagai, polyglot dan polymath, boleh bercakap dalam banyak bahasa dan mahir dalam pelbagai bidang. Walaupun misalnya Ahmad Jalaluddin itu menulis lebih awal daripada Abdullah, juga Laudin dan Siami. Namun mereka tidak dikenali, tapi kita perlu juga merujuk pada mereka dari segi contoh-contoh penulisan awal dan satu jambatan tradisi. Malah kalau kita lihat kewartawanan bukan hanya terasing. Kewartawanan Melayu bukan terasing dan diperkenalkan daripada kewartawanan orang putih. Kewartawanan Melayu, kalau kita lihat kandungan orientasi surat khabar dalam bahasa Melayu, sebab surat khabar yang diterbitkan pada tahun 1876 sampai 1939, surat khabar yang dikendalikan, yang dibiayai oleh golongan Jawi Peranakan dan Hadrami. Hanya dalam tahun 1939 Utusan Melayu diterbitkan sebagai sebuah surat khabar Melayu, dikendalikan oleh Melayu. Namun dalam surat khabar itu dari 1876, orientasinya adalah orientasi Melayu. Juga dimuatkan pantun syair dalam konteks penerbitan surat khabar, dalam konteks kewartawanan. Jadi ini juga kita mesti faham dan kita mesti tahu ini juga adalah kesinambungan dan satu teori boleh dicetuskan, dan saya ada nulis ini dalam jurnal pengajian media di Muslim Raya. Cetusan-cetusan teori kewartawanan Melayu dalam konteks apa yang wujud dalam Abdullah Munshi dan dalam konteks kegairahan orang Melayu menulis dan mengkritik dan memberi komen dalam surat khabar Melayu awal. Jadi apabila kita baca surat khabar Melayu tahun 1876 dan seterusnya sampai 1900, terdapat banyak elemen-elemen sastra. Jadi dia mewarisi dan dia meneruskan elemen-elemen sastra dan naratif itu dalam kewartawanan. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita tahu bahawa surat khabar Melayu ini asal usulnya adalah dari satu tradisi kesastraan yang lama, yang telah wujud sejak abad yang 14 atau 13 pada masa itu dalam bentuk hikayat dan sebagainya. Itu yang saya lihat kesinambungan yang ada. Seterusnya Abdullah dianggap sebagai sejarawan sebab
Abdullah adalah saksi kepada pelbagai peristiwa yang berlaku di Melaka dan Singapura pada masa itu yang kita anggap sebagai sejarah. Sebab salah satunya ialah dikatakan bahawa wartawan ialah perakam awal sejarah. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Abdullah apabila kita melihat Abdullah sebagai perakam sejarah dan pada masa yang sama sebagai pencetus pembaharuan. Dalam merakam sejarah atau dalam merakam peristiwa dalam masyarakat Melayu dalam yang kita anggap sebagai sejarah, beliau menyuruh pada satu reformasi sosial Melayu dan satu reformasi intelektual dan kemajuan. Apabila beliau mengingatkan kita akan perbezaan pemerintahan di antara orang putih dan raja-raja Melayu. Terlalu banyak telah disebut mengenai kritikan Abdullah terhadap raja-raja Melayu, tapi kita mesti mengambil itu sebagai satu kritikan sosial dan kritikan masyarakat. Dan saya ingin membaca sedikit mengenai bagaimana Abdullah telah merakamkan penjatuhan Singapura ke tangan Inggeris. Beliau telah memetik fatwa sebagai berkata, "Tengku, adapun kedatangan saya ini sesudahlah bermuafakat dengan Tuan Raffles, beserta pula dengan kesukaan dan kerelaan Tengku Long, putera Sultan Mahmud yang di Riau dan Lingga, akan menyerahkan Pulau Singapura ini kepada company Inggeris akan diperbuatkan negeri. Ia akan menimbulkan nama sultan-sultan yang dahulu kala dan supaya nyatalah tanda tulus ikhlas Tengku Long dan Tengku kepada company Inggeris." Ini sebahagian daripada rakaman Abdullah Munshi terhadap peristiwa yang berlaku, dan Abdullah juga merakamkan banyak peristiwa berkaitan dengan Melaka. Ada juga menyifatkan Abdullah sebagai seorang ahli etnografi. Abdullah menggambarkan apa yang dilihatnya dan membuat analisis sendiri. Misalnya beliau menceritakan perihal tokoh-tokoh yang ditemuinya dengan persekitaran yang ada pada masa itu. Malah dalam hikayat Abdullah, beliau dengan terperinci telah bercerita mengenai Raffles dan juga isteri Raffles, Sultan Husin, Temenggung Johor dan Fakwa, dan membalik seperti Thomson, Kisbury, Milner. Beliau juga merakamkan dengan butiran yang seperti disebutkan tadi, kemusnahan Kubu Melaka dan kebakaran di Singapura. Beliau menceritakan perjalanan ke Pahang, Kelantan dan Terengganu. Ini pelayaran di Pahang. Beliau menyebut terdapat banyak kebun, tetapi katanya tiada pasar dan kedai-kedai maupun laluan untuk berjalan serta tiada jalan kecuali di kampung Cina. Dan itu pun sepanjang 50 elang. Beliau menyifatkan penduduk di sana sebagai malas dan hanya 10 dalam 100 orang bekerja. Manakala selebihnya hanya, dia kata, bermalas-malasan dalam kemiskinan dan kekejian sambil membawa senjata masing-masing ketika mundar-mandir dalam kampung dan pekan. Ini juga kita dapat lihat bagaimana Abdullah memerhatikan busana Melayu dan berbanding dengan busana Barat. Beliau agak tidak senang melihat orang Melayu menggunakan keris, memakai keris sebagai daripada pakaian orang Melayu. Dan Abdullah juga mencerita mengenai sungai Terengganu yang disebut sebagai cemerlang kerana sungainya yang luas. Dapat banyak pokok kelapa yang tumbuh melata di kampung-kampung di pantai dan pantai yang putih melepas. Di Kelantan, Abdullah menerangkan mengenai perniagaan di pasar Kelantan dikuasai oleh wanita yang didapatinya lebih rajin berbanding wanita di tempat lain. Jadi ini pancaran Abdullah dalam pemerhatiannya.
Seterusnya saya ingin menekankan mengenai bagaimana Abdullah telah menerokai kajian media Melayu. Seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, dalam sekolah-sekolah kewartawanan kita mengkaji media terkeluar daripada konteks budaya, terkeluar daripada konteks identiti. Jadi ini juga amat merugikan kita, sebab kita tidak boleh bila kita mengkaji sesuatu itu terkeluar daripada konteks identiti, maka kita tidak boleh meneruskan dan mengamalkan untuk kebaikan masyarakat kita sendiri, sebab kita tidak faham masyarakat kita hanya faham teknik menulis. Jadi di sini Abdullah amat peka kepada teknologi percetakan, sebab Abdullah mempelajari percetakan daripada Sagat Milner dan Kisbury, dan beliau sedar bahawa zaman beliau hidup itu ialah zaman peralihan di antara penulisan manuskrip dan percetakan. Sebab penulisan manuskrip berdasarkan kepada orality, pembacaan lisan dan kelisanan, yang disebut oleh Amin Sudi sebagai orality dan orality, O-R-A-L-I-T-I dan A-U-R-A-L-I-T-I. Itu budaya yang Abdullah perhatikan dalam masyarakat Melayu. Tetapi apabila munculnya mesin cetak dalam sejarah Malaysia dalam tahun 1806 dan di Pulau Pinang, dan kemudian 1824 di Melaka, maka bermula satu zaman baru dan satu budaya baru, yakni budaya membaca dan pembacaan, budaya melihat teks itu sebagai visual, budaya menerbitkan penerbitan semula. Jadi Abdullah telah menggunakan autobiografi dan tulisan-tulisannya untuk dicetak dan digunakan. Jadi ini merupakan satu budaya baru dalam masyarakat Melayu, yakni baca dan pembacaan dan penggunaan buku-buku teks yang telah di Singapura, di Melaka dan di Pulau Pinang yang telah banyak mempengaruhi masyarakat di situ, dan juga saya mesti sebutkan yang telah mempengaruhi kewartawanan Melayu, sebab editor-editor surat khabar Melayu selepas tahun 1876 sepanjang lewat 1800 dan awal 1900 membaca Abdullah Munshi, membaca tulisan-tulisan Abdullah Munshi, membaca teks-teks karya-karya Abdullah Munshi yang telah dijadikan teks sekolah. Jadi apabila kita mengkaji dan mempelajari Abdullah Munshi di teks sekolah, ia mempengaruhi kita, dan ini seterusnya telah melakar sentimen dan orientasi kewartawanan Melayu dalam konteks bukan hanya dari segi bahasa, bukan hanya dari segi budaya, juga dari segi tarikh kemajuan, dari segi tarikh identiti Melayu, dan kepentingan mempelajari bahasa Melayu. Sebab kepada Abdullah, orang Melayu tidak sedar bahawa bahasa Melayu itu mesti dipelajari. Jadi beliau telah menekankan kepada orang Melayu untuk belajar bahasa Melayu, dan dari itu untuk mengenali identiti Melayu. Dan inilah yang terpancar oleh para pengendali dan editor surat khabar Jawi Pekan. Jadi salah satu pengaruh Abdullah ialah membawa identiti Melayu kepada golongan-golongan Jawi Pekan dan Jawi Pekan ini, sehingga kini kaum Jawi Pekan dan Jawi Peranakan yang ramai wujud di Pulau Pinang dan Singapura pada satu masa dulu, ataupun disedari wujud, membawa identiti Melayu. Sampai sekarang Jawi Pekan dan Jawi Peranakan itu adalah beridentitikan Melayu, orang Melayu. Jadi ini adalah satu kesedaran yang dibawa oleh Abdullah yang kita tidak sedar.
mengapa Jaya Pekan membawa identiti Melayu. Dan juga Abdullah dalam tugasnya juga menyalin dan mencetak sejarah Melayu. Walaupun kita katakan bahawa sejarah Melayu ini telah diumumkan oleh Raffles di Pulau Pinang tahun 1806, kalau tak silap, bahawa ia merupakan kitab dan menentukan dan bertarikh bangsa Melayu. Namun mungkin kita boleh guna saranan Raffles itu sebab melalui cetakan sejarah Melayu, ia telah membentuk satu kesedaran kepada orang Melayu akan komunikasi dalam cerita-cerita. Ia telah menghubungkan orang Melayu dengan cerita-cerita yang ada dalam sejarah Melayu dan memisahkan orang Melayu daripada kezaifan mengetahui dirinya sendiri sama ada betul atau tidak. Jadi ini yang telah dibawa oleh Abdullah Munshi. Dan satu lagi ialah apabila kita lihat Abdullah Munshi dalam konteks pasca kolonial, beliau dikatakan sebagai dalam beliau membawa korpus-korpusnya dan melihat peralihan di antara tradisi manuskrip dan tradisi percetakan. Beliau duduk di tengah-tengah satu keadaan di mana beliau merupakan perantara di antara orang putih dan orang Melayu. Apa yang disebut sebagai ambivalence ataupun disebut sebagai in-betweenness oleh beberapa sarjana pasca kolonial, termasuk Homi Bhabha. Dia menggunakan istilah ambivalence ataupun in-betweenness. Ini ada dalam Abdullah Munshi. Sebab itulah beliau boleh dikatakan sebagai jabatan yang penting ataupun membentuk media. Beliau telah membentuk media dan ini disebutkan oleh Khadijah, media itu sebagai message, percetakan itu sebagai medium, korpus itu sebagai medium dan juga sebagai message kepada orang Melayu. Seterusnya saya juga ingin menyentuh mengenai Abdullah sebagai ahli sains. Abdullah telah menulis buku Bahawa Ini Hikayat Binatang 1846. Manuskripnya ada di perpustakaan ISTEC dan juga ada 2-3 tempat lagi di Britain. Buku ini Abdullah telah menulis mengenai sejarah alam tabi'i dan juga binatang-binatang, binatang domesticated dan binatang-binatang yang liar, dan membincangkan mengenai spesies binatang, habitatnya, kegunaan binatang kepada manusia, ciri-ciri fizikal binatang itu, dari mana asal-usul binatang itu dan iklim negara yang binatang itu datang. Dan ini merupakan boleh juga kemungkinan merupakan ini ditulis dalam huruf Rumi, skrip Rumi, teks sains Melayu yang terawal. Kita boleh katakan ini sebagai teks sains Melayu yang terawal. Dan ini sedang diterokai oleh Datuk Baharudin Ahmad, dulu Timbalan ISTEC dan juga Fellow ISTEC. Beliau mengkaji aspek sains ini dan beliau telah mencadangkan bahawa Abdullah dikenali sebagai bapa sains Melayu. Jadi akhir sekali mengenai identiti Abdullah. Kita telah berpuluh-puluh tahun berdebat dan bergelut mengenai siapa itu Abdullah. Ramai yang mengatakan bahawa Abdullah ini bukan Melayu. Ada yang mengatakan bahawa Abdullah ini Jaya Peranakan. Ada juga yang mengatakan bahawa kalau di Melaka disebut peranakan Kling. Kalau kita lihat susul galur Abdullah Munshi dan apa yang dilakukan kegiatannya
bahasa digunakan, sentiment dan jiwanya, Abdullah Munshi adalah orang Melayu. Seperti mana kita tarik Melayu sekarang di Malaysia. Jadi ini tak perlu didebatkan lagi dan ini tidak perlu dipertikaikan lagi. Oleh kerana kita mempunyai satu sikap prejudis di kalangan orang Melayu dan amat sedih sekali di kalangan sarjana Melayu bahawa Abdullah Munshi ini adalah tali baut British, bukan Melayu, tidak menjadi Melayu, maka kita meminggirkan korpusnya. Kita juga prejudis terhadap apa yang ditulisnya dalam mengenai orang Melayu, dan kita menuduhnya sebagai tali baut. Ini juga saya rasa perlu diberhentikan. Sebab jika kita kata Abdullah merupakan tali baut Melayu, tali baut orang putih dan kolonial, profesor-profesor dan ahli akademik Melayu di Malaysia, di Institut Malaysia, tali baut lebih besar. Sebab kita 99%, kecuali mungkin beberapa orang, tidak menyokong ranking. Kita menyokong ranking, kita menyokong kategori-kategori dan kita kita patuh kepada kehendak-kehendak keperluan akademik global. Kita tali baut barat yang lebih besar daripada Abdullah Munshi. Dan dalam konteks ini juga korpus sains sosial yang kita bawa, yang datang ke Malaysia, yang diajar di Malaysia, terutama sekali apabila universiti UKM, USM muncul tahun 1969-70, itu adalah korpus sains sosial dari barat yang tidak pernah dirombak, dari segi epistemologi dan dari segi kategorinya dan metodologinya. Dan kita menggunakan masalah-masalah barat untuk mengkaji masalah bahasa Melayu. Tadi saya sebut pada Dr. Raimah mengenai kategori konflik. Dalam bahasa Melayu tidak ada istilah konflik. Ada banyak istilah yang menunjukkan kepada perbezaan dan persaingan dan sebagainya, tapi tidak ada istilah konflik. Dan tapi kita menggunakan istilah konflik itu untuk menceritakan mengenai masalah masyarakat Melayu dalam tahun 70-an dalam banyak tesis sains sosial awal pada masa itu. Itu juga tali baut orang putih dalam bentuk kesarjanaan. Satu lagi yang ini bukan mengutuk, tadi ini menegur lah Profesor Mokhtar Naim apabila beliau menulis mengenai tesisnya yang akibat mengenai rantau dan perantauan. Ini dilakukan, kajian itu dilakukan di Universiti Singapura. Apabila hendak membentangkan dan menamatkan tesisnya, beliau diminta untuk memberi ungkapan Inggeris, dan ungkapan itu ialah voluntary migration. Istilah berantau dan rantau tidak boleh ditafsirkan dan tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan mengekalkan jiwa dan isi maksud itu. Tidak ada istilah Inggeris yang sama dengan rantau dan berantau. Voluntary migration itu tidak tepat. Ini salah satu apa yang kita boleh katakan juga tadi baru kalau kita nak menuduh Pak Mokhtar Naim. Jadi tuduhan-tuduhan itu hendaklah kita melihat kembali, mengimbangi dengan keadaan misalnya Abdullah Munshi pada masa itu, ataupun keadaan sarjana-sarjana Melayu yang mempelajari sains sosial pada tahun 70-an dan 80-an dan hingga sekarang. Keadaan kita mungkin kita disedia oleh orang putih, kita belajar di universiti-universiti Jabatan Syarikat, namun kita juga belajar di universiti kita, dan kita juga menggunakan kerangka perspektif orientalis. Kalau kita nak sebut bahawa Abdullah itu seorang orientalis, kita adalah orientalis yang lebih besar secara relatif. Jadi akhir kata inilah kita melihat dan merujuk kembali dan menginjak
perspektif kita terhadap korpus Abdullah supaya kita dapat mendapat manfaat daripada kerencaman genre dan kandungan dan korpus ilmu yang telah dikeluarkan oleh Abdullah Munshi tadi. Jadi sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Prof atas penerangan yang sangat panjang lebar tadi. Cuma yang menarik pendapat saya, kita bolehkah kita katakan bahawa genre syair itu sendiri yang mencetus kepada dunia kewartawanan Melayu. Dan kalau kita tengok, syair Singa Terbakar satu. Kemudian ada satu lagi syair yang bertajuk ditulis dalam bahasa Inggeris yang dihasilkan oleh Abdullah Munshi. Tajuk dia A Malay Poem on New Year's Eve 1848 tentang sambutan tahun baru di Singapura. Satu-satunya syair yang menggunakan bahasa Inggeris. Ya, jadi mungkin saya rasa disebabkan Abdullah Munshi sering mewar-warkan majikannya, dan arti kata itu sebagai Raja Putih itulah, menyebabkan masyarakat Melayu tidak senang dengan keadaan ini sehingga beliau digelar sebagai tali barut British, dan beliau juga merupakan penterjemah kitab Injil. Jadi ketidakfahaman itu menyebabkan beliau sampai sekarang ni kesannya sangat hebat sehingga beliau dianaktirikan dalam dunia persejarahan, wartawan ataupun dalam sastra itu sendiri. Jadi kita tak berapa highlightkan sangat Abdullah Munshi ni. Boleh tak saya tanya, saya nyatakan bahawa titik tolaknya kerana masyarakat Melayu itu tidak boleh ditegur. Apatah lagi tidak boleh ditegur rajanya, ditegur dirinya, maka dengan itu Abdullah Munshi semakin didiamkan ke apa. Okey Prof, boleh komen? Ya, Doktor. Masyarakat Melayu sehingga sekarang tidak boleh ditegur. Apatah lagi jika kita menegur ahli akademik Melayu. Dan yang akan memberi reaksi pantas ialah sarjana Melayu sendiri apabila kita menegur masyarakat Melayu. Jadi di sini kita ada satu masalah struktur, masalah yang mana kita tidak boleh melihat kesilapan kita. Kita tidak boleh mengakui kesilapan kita. Apabila kita tidak mahu melihat dan memperakui kesilapan kita, kita akan bertanya soalan yang salah. Selama ini dalam perjalanan masyarakat Melayu, kita banyak bertanya soalan yang tak betul. Jadi apabila kita bertanya soalan yang tak betul, soalan yang salah, kita tidak akan mendapat jawapan yang betul. Dan ada banyak contoh, terdapat banyak contoh mengenai dalam masyarakat Melayu kini, kontemporari dan dahulu. Istilah malas misalnya. Kalau kita kata Melayu malas, kita akan menafikan. Malas semua orang akan menafikan bahawa Melayu malas. Tetapi dan juga kita akan kata, yes, dalam sebuah bangsa memang ada orang yang malas. Sama juga dengan bangsa Melayu. Namun begitu, kita gagal untuk bertanya dalam banyak hal, apakah orang Melayu boleh bersaing dengan bangsa lain di Malaysia? Mungkin soalan ini akan menimbulkan dengan kemarahan kepada saya. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita tidak boleh mengatasi. Ada banyak contoh. Saya bagi satu contoh saja. Dulu saya 8 tahun saya bermaster di Sri Skandar Perak. Saya di Universiti Teknologi Petronas dalam Jabatan Kemanusiaan. Sri Skandar adalah sebuah bandar yang baru. Dibuat Sri Skandar itu adalah untuk bentuk satu bandar lain daripada Ipoh. Sebab kita tahu Ipoh telah didominasikan oleh orang bukan Melayu. Jadi ini dan Sri Skandar ini untuk memberi satu identiti Melayu kepada sebuah bandar di Perak. Jadi dibentuk, direncanakan bandar Sri Skandar. Dan
perniagaan Swiss Iskandar itu dikawal sebenarnya. Maksud dari sini diberi keutamaan lah seperti biasa, diberi keutamaan, dan di sini khususnya diberi keutamaan kepada orang Melayu. Tetapi apabila kita lihat perniagaan di Swiss Iskandar, dia hanya biasanya perniagaan yang berbentuk simple. Makanan, poster, perkhidmatan yang simple. Tidak ada perniagaan yang complicated. Misalnya perniagaan memperbaiki jam tangan, perniagaan repair, memperbaiki mesin, auto. Apa yang mengikat orang Melayu? Tidak ada kuasa yang mengikat orang Melayu untuk mewujudkan perniagaan di situ pada masa itu. Tapi tidak ada. Jadi ini menunjukkan ada sesuatu yang tak benar. Dalam kalau kita menghalusi, ini orang akan bahasa, adakah orang Melayu berkecimpung dalam perniagaan seperti begitu? Buka kedai jam misalnya, memperbaiki jam. Sebab saya kata, saya menggunakan istilah jam tangan. Jam, ialah kerana ia memerlukan satu kemahiran yang halus, kemahiran yang teliti. Dan ini, saya katakan tidak ada dalam orang Melayu. Dan satu lagi kita kata orang Melayu ini amat kreatif, amat halus dari segi pertukangannya. Dalam kita mengungkapkan itu, kita juga mesti membandingkan kehalusan pertukangan orang Melayu. Memang saya akui pertukangan orang Melayu, pertukangan kayu misalnya, memang halus. Tapi juga kita mesti melihat kehalusan dan keunggulan seni-seni lain oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kita apabila kita melihat pada diri kita sendiri, kita gagal untuk bertanya kepada diri kita, adakah hanya bangsa Melayu saja begitu? Ataupun mengapa kita tidak boleh misalnya menceburi ataupun mahir dalam bidang-bidang lain? Walaupun dulu kita kata okey, tidak ada jutera dari orang Melayu, sekarang ni ramai jutera kan, kita memang kita belum bersaing. Tapi secara kolektif kita penduduk di Malaysia, ini mungkin saya mencerminkan hujah-hujah dari Abdullah Munshi. Penduduk di Malaysia 70%, 65% orang Melayu. Yang lain-lainnya bangsa lain. Tapi kita masih tidak boleh bersaing. Mengapa? Itu perlu kita persoalkan. Apakah kita memerlukan tongkat sampai selama-lamanya? Apakah kita memerlukan dasar kenal bangun selama-lamanya? Walhal kita majoriti. Apa masalah kalau kita majoriti dan semua sumber keuangan dan semua kuasa terletak pada kita? Tapi kita tidak lagi boleh mahir. Salah satunya ialah syarikat-syarikat pemaju. Saya tengok di Swiss Iskandar, walaupun dikatakan nak membina bandar Melayu, pemajunya bukan Melayu. Mengapa tidak mengambil pemaju Melayu untuk membina dan membuat bangunan dan perumahan di Swiss Iskandar? Mengapa pemaju bukan Melayu? Jadi ini yang memerlukan soalan-soalan yang kritikal untuk kita tanya. Dan kita tidak mahu menerima dan tidak mahu bertanya apa soalan-soalan itu. Keterbukaan lah Prof, ataupun ialah yang itulah dia. Jadi saya menanyakan Prof, kita ada lebih kurang 100 lebih peserta pada hari ini, termasuk juga yang saya paparkan secara live dalam Facebook Museum. Jadi sebelum tu saya nak menyampaikan salam daripada Dr. Hamisah. Dr. Hamisah kata Assalamualaikum Prof. Saya buka persoalannya kepada peserta audience, kiranya ada soalan nak diajukan secara live kepada Prof, panel kita pada hari ini, silakan. Sebelum saya bacakan ada soalan-soalan daripada chatting, daripada ruang chat, silakan Dr. Hamisah. Ada. Ada soalan-soalan daripada boleh berkomunikasi secara terus dengan panel kita pada hari ini. Prof, mungkin
Okay, since Dr. In tanya ada soalan ke? Ada nak tanya. Tadi bila Prof sebut yang kita tidak sekolah kewartawanan, so di UPM saya sebagai mantan ketua jabatan komunikasi, okay. Bila Prof sebut yang kita tidak masukkan bahan ini dalam journalism diajar kepada pelajar, saya bukan bidang saya bukan journalism, tapi saya fikir mungkin juga sebab satu mereka yang strukturkan kurikulum itu sendiri pun mungkin tidak peka akan hal itu. Bila mereka sendiri pun tak peka hal kepentingan memasukkan persoalan isu-isu Abdullah Munshi ni dalam bidang kewartawanan, maka sebab tu tak ada dalam struktur. Macam saya, bila saya buat semakkan kurikulum, hari ni saya dengar apa Prof cakap, baru saya tahu yang well, if you do journalism, sangat bagus kita masukkan dalam kurikulum kita. Tapi memang tak ada dalam kurikulum masa saya buat semakkan dulu, sebab saya tak tahu. Saya bukan background journalism, dan sepatutnya mereka yang background journalism nasihatkan saya. Tapi saya fikir mereka juga mungkin tidak tahu, sebab tu tidak dimasukkan. Apa pandangan Prof isu ni? Memang mereka yang dalam kewartawanan dan juga dalam media tidak tahu. Mereka telah memisahkan korpus itu. Mereka daif dari segi tidak menganggap bahawa kesusastraan itu asing, ada very territorial. Jadi itu teritori sastra dan sastraan, dan ini teritori komunikasi dan kewartawanan. Jadi maka tidak akan mengambil kira dan tidak akan mengiktiraf apa-apa yang ditulis. Jadi ini adalah satu budaya yang berlaku dalam akademia di Malaysia. Di mana apabila satu korpus itu dilihat sebagai terkeluar daripada tradisi pengajian korpus itu, maka ia tidak ada berkira. Satu contoh yang saya ingin menyebut, kalau kita lihat dulu tahun 70-an 80-an, kita mengkaji komunikasi antarabangsa, dan salah satunya adalah stereotyping, uneven flow dan distorted, stereotyping barat terhadap Islam dan stereotyping barat terhadap masyarakat bukan barat. Kita gagal merujuk kepada buku Syed Hussein Alatas, Myth of the Degenerative, sebab itu merupakan kajian stereotip yang dalam konteks budaya kita, dalam konteks Asia Tenggara. Kita tidak merujuk, malah pada masa itu 70-an 80-an, masa itu saya pelajar lagi. Profesor-profesor kita tidak merujuk pada Syed Hussein Alatas. Walau itu korpus yang penting untuk dikaji dalam kajian komunikasi dan media. Jadi dan juga secara khususnya autobiografi Abdullah ataupun mana-mana tulisan Abdullah hendaklah didirikan teks, buku teks dalam mana-mana kursus kewartawanan media ataupun kursus sosiologi. Sebab di sini juga kita mengabaikan, kita menggunakan teks-teks barat. Kita tidak menggunakan teks yang lebih relevan kepada tradisi kecerdasan kita dan pengalaman kita dalam aktiviti dan kegiatan kewartawanan dan dalam penderukaan dan rintis untuk mengetahui masyarakat dan belagak Melayu. Jadi apabila kita tidak menggunakan teks-teks tulisan itu sebagai teks, maka kita mengasingkan dan kita mendaifkan diri kita. Jadi ini ya, saya tahu mereka tidak tahu. Mengapa mereka tidak tahu? Sebab mereka dididik dalam tradisi yang asing. Tapi juga saya pun dididik dalam tradisi yang asing. Saya disekolahkan di Penang Free School, sekolah yang amat kolonial di Malaysia dan juga di Asia, the first English school in Asia.
ialah Penang Free School 1816, lebih dulu daripada India. India, the first English school ialah tahun 1826. The first European schools adalah French, bukan English dan Portugis. Dan saya ITM, lepas itu pergi ke Minnesota. The University of Minnesota is a hotbed of logical positivism. Tapi apa yang penting ialah kita sebagai sarjana, kita mesti membuka ruang pemikiran kita. Kita mesti sedar, we have to be conscious of how we think. Dan inilah yang apabila saya menjadi pensyarah, malah sebelum saya menjadi pensyarah, saya telah mendedahkan diri saya dan saya telah mengaitkan satu idea dengan satu idea yang lain. Jadi pendedahan saya yang pertama kepada Abdullah Munshi adalah semasa tingkat 6. Masa itu saya mengambil dua, English Literature dan Bahasa Melayu. Dalam Bahasa Melayu, buku warna biru adalah ada satu chapter mengenai Abdullah Munshi sebagai bapa sastra Melayu moden. Itu saya ingat. Dan bila saya baca balik corpus Abdullah Munshi selama 30 tahun, memang ia amat relevan kepada sosiologi dan kewartawanan. Sebab salah satu bidang saya adalah epistemologi barat dan membentuk. Jadi ini sebahagian daripada kita untuk menyempurnakan ataupun membentuk satu epistemologi yang berdasarkan kepada pribumi, keadaan peribunian ilmu, indigenization of knowledge. Bukan indigenize dari segi kita menganggap bahawa ilmu itu hanya peculiar kepada kita, tapi untuk kita angkat sebagai satu gagasan yang universal menggunakan corpus ini yang ada dalam masyarakat kita. Saya rasa kan Prof, bukan saja dalam bidang jurnalism, tetapi dalam bidang kesusastraan juga kami menghadapi masalah yang sama kerana tidak ada satu pengkajian khas tentang tokoh besar ini, tapi sekadar dimasukkan dalam silibus secara tidak langsung. Jadi dia ada satu macam contribution satu khas, apa yang dihasil oleh tokoh kesusastraan, tokoh bapa kesusastraan moden ni dalam sastra. Tak ada betul-betul pengkajian itu. Dan mungkin kita perlu berfikir dengan secara serius mata pelajaran yang diberi nama Abdullah Munshi, kajian Abdullah Munshi ataupun corpus Abdullah Munshi, kita perlu ada itu. Dan juga mungkin mana-mana universiti yang berminat boleh menubuhkan satu institut Abdullah Munshi, bukan hanya untuk mengkaji sastra, kewartawanan, juga bidang-bidang lain. Segala apa yang diterbitkan oleh Abdullah Munshi dan diluaskan kepada pembinaan satu ilmu yang lebih relevan kepada masyarakat tempatan. Dan juga ilmu kolonial juga boleh dikaji. Sebab saya mengkaji, bila kita mengkaji corpus Abdullah Munshi, kita dapat mengenali bagaimana orang putih bekerja. Dan bukan hanya itu, kita dapat mengenali bagaimana sistem penjajahan itu bergerak. Bagaimana Raffles, bagaimana Farquhar, bagaimana Milner, bagaimana Kisbury, bagaimana mereka menganjur penulisan bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk mengetahui dan mengawal, untuk membentuk satu corpus yang dikatakan ilmu kolonial. Sebenarnya corpus Abdullah Munshi sebahagiannya ataupun one side of the coin ialah ilmu kolonial. Tapi melalui ilmu kolonial itu kita gunakan untuk mengetahui sistem penjajahan. Malah kita tidak ada istilah asli yang biasa digunakan. Kita guna istilah colonialism, decolonization. Apabila kita tidak menggunakan istilah penjajahan, kepenjajahan dan penjajahan, maka kita tidak boleh menyah-jajah korpus yang ada. Jadi amatlah penting bukan untuk mengubah, bukan untuk mengubah istilah macam kita ubah istilah keling dari novel interlock dalam Abdullah Hussein, tapi untuk menyah-jajah perspektif korpus Abdullah Munshi itu.
Dan ini perlu dilakukan dengan sedar. Ya Prof, ada satu soalan daripada Cik Roslan ya, dalam ruang chat. Dia mengatakan bahawa menurut Prof, bagaimana strategi pembelajaran yang kita perolehi daripada Abdullah Munshi ini sehingga boleh kita terapkan kini ya dalam dunia sekarang ni. Kalau kita tengok kemenjadian Abdullah Munshi sebagai seorang munshi, seorang sastrawan, seorang wartawan yang berjaya. Jadi macam mana proses kemenjadian Abdullah Munshi itu kita boleh terapkan mungkin pada masyarakat kini rasanya? Satunya ialah Abdullah Munshi, dia sedar consciousness itu sebagai satu kategori. Kita tidak boleh menjadi orang yang kita sleepwalker. Dia sedar. Abdullah Munshi sedar akan keturunan dia, akan peranannya, akan perhubungannya dengan pihak-pihak orang putih. Dia juga sedar perhubungannya dengan orang Melayu. Dia juga meletakkan dirinya secara khusus di dalam dan di luar. Dia tahu bahawa dia bukan ahli orang Melayu, ahli dalam masyarakat Melayu, tapi dia meletakkan dirinya sebagai orang Melayu dan dia juga meletakkan dirinya di luar orang Melayu. Ini adalah strategi Abdullah Munshi. Dan juga Abdullah Munshi tidak dia saya katakan tadi ambivalent, dia ambivalent dan in betweenness. Dia menganggap diri dia sebagai objektif dan tidak objektif pada masa yang sama. Maksud dari di sini, Abdullah dipengaruhi oleh nilainya dan dia tahu dia dipengaruhi oleh nilainya. The milieu, banyak dalam penulisan Abdullah disebut milieu, di milieu yang wujud pada zaman itu. Pada masa yang sama, Abdullah telah mengasingkan nilai pandangannya dengan apa yang ditulis. Seperti mana yang ditulis dalam syair. Ada dua. Syair itu adalah satu bentuk yang ambivalent sekali. Satu, nilai pengaruhnya ada di situ. Pada masa yang sama dia mengasingkan apa yang ditulisnya dengan nilainya sebagai seorang pemberita ataupun pelapor. Dan di sini juga Abdullah tahu bahawa dia adalah tukang cerita yang hanya mencerita. Jadi banyak dia sebut dan seorang yang amat kontradiktif sekali dan amat kompleks. Jadi ini adalah strategi yang ataupun pendekatan yang kita boleh gunakan dalam kita mengetahui, dan tidak ada prejudis. Walaupun ada prejudis, tapi tidak ada prejudis pada bahasa yang sama. Ini adalah the composition of Abdullah Munshi. Dan kalau kita lihat, beliau cepat tangkap kegunaan teknologi dan dia tahu bahawa penterjemahan dan pencetakan sejarah Melayu, pencetakan hikayat Abdullah mempunyai peranan untuk diwarisi dan mempengaruhi bentuk-bentuk pelajaran dan kecerdasan yang lain dalam masyarakat Melayu pada masa depan. Jadi Abdullah Munshi juga menggunakan apa dikatakan pemikiran masa depan ataupun the future studies tanpa disedari, tanpa digunakan. Menjangkau zaman. Menjangkau apa yang akan berlaku dan juga melihat apa yang telah berlaku. Betul Prof. Kita buka kepada soalan daripada halayak ya, boleh ditanyakan terus kepada Prof Ahmad Marikan. Dipersilakan sekiranya ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof dan juga kepada Dr. Rahimah kerana menyebut tadi tentang terjemahan ya, kitab Injil ya. Satu perkara yang jarang sekali disebut tentang Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ialah peranannya sebagai penterjemah. Ya, tadi Dr. Rahimah ada sebut tentang kitab Injil ya. Dan kalau dalam konteks Malaysia, bila kita membincangkan tentang tradisi terjemahan, banyak buku akan bermula dengan pejabat karang mengarang, iaitu satu usaha British.
jarang ada orang membincangkan Munshi Abdullah tentang Munshi Abdullah sebagai seorang penterjemah yang bagus lah ya. Dan dalam Hikayat Abdullah memang dia ada tulis tentang pengalaman dia sebagai penterjemah, pengalaman dia mengajar orang terjemahan dan sebagainya. Dan saya ada menulis, saya nampak ada kelompongan di situ, tak pernah ada siapa pun menulis tentang Abdullah bin Abdul Qadir Munshi sebagai penterjemah. Maka saya menulis satu artikel dan bab ini diterbitkan oleh St. Jerome Manchester di bawah buku Translation in Asia, dan saya menulis tentang early discourse on translation in Malay, the views of Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Satu bab saja, tapi saya rasa perlu ditonjolkan lagi peranan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi sebagai seorang penterjemah, in addition to all the other roles yang Prof ada sebut tadi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu satu teguran yang baik sekali. Kita terlepas pandang dan kita terlupa. Kita hanya menjurus kepada Abdullah sebagai penterjemah Injil. Tetapi Abdullah juga telah menunjuk ajar kita mengenai proses-proses penterjemahan. Dan Abdullah dia tadi disebut pejabat Karang Mengarang, dan saya tengok sahabat. Jadi ada kaitan beberapa dalam masa 200 tahun ini, ada beberapa orang yang telah mempengaruhi, yang merupakan tokoh-tokoh yang penting dalam sejarah penjinakaan Melayu. Satu ialah Abdullah Munshi dan seorang lagi ialah Sahabat. Jadi dan penterjemahan ini adalah satu proses yang boleh kita pelajari dari segi konteks dan dari segi kaedahnya. Mengapa Abdullah berterjemah dan kesedarannya dalam peranannya sebagai penterjemah. Terima kasih. Betul Prof, seperti yang kita bincangkan sebelum ni kan, sebenarnya dalam proses Abdullah Munshi menterjemah kitab Injil ni, sebenarnya beliau telah menggunakan segala ilmu agama yang beliau miliki dari kecil yang begitu kukuh itu. Sehingga dalam proses dia menterjemah tu, ada seorang mubalik, saya tak ingat, di Pulau Pinang itu yang menegur kerja-kerja terjemahan kitab Injil Abdullah Munshi ini yang sebenarnya lari daripada apa yang ada dalam kitab Injil itu sendiri. Jadi ditegur, jadi ini memberikan tapi oleh kerana keakraban Abdullah Munshi dengan pihak kolonial pada waktu itu, maka perkara itu tidak diperbesarkan. Tapi dalam konteks ini kita tengok macam bagaimana Abdullah Munshi itu sebenarnya secara tak langsung dia memasukkan ilmu agama yang sangat tinggi dalam diri dia, yang dipupuk oleh keluarga dia dari kecil itu dalam bidang penterjemahan kitab Injil itu sebenarnya. Secara tak langsung. Ya. Ini juga dikaitkan tadi disebut Abdullah Munshi juga seorang hafiz. Sebab dia memang pakar menulis dan juga boleh menulis dengan memang itu kehidupannya adalah penulisan dan penterjemahan. Betul Prof, betul. Maknanya proses pembelajaran dari kecil peringkat madrasah tu memang kukuh dalam diri dia kan. Ya, salah satu dalam autobiografi dia menceritakan bagaimana beliau diseksa quote, untuk melakukan sesuatu berkali-kali. Misalnya, kalau tak buat akan dipukul, dirantai dan sebagainya. Ini kita boleh belajar bagaimana seorang itu dia mendapat satu kepakaran. Salah satunya adalah untuk mengulangi, ini pedagogi untuk mengulangi sesuatu itu berkali-kali. Dan sebab itu saya berbalik kepada kedai jam, memperbaiki jam. Apabila kita terlibat dalam satu kegiatan yang halus, kita mesti dilatih berkali-kali. Jadi disiplin yang didapati ataupun yang dimanfaatkan oleh mereka yang mengajarnya amat penting dalam kerja Abdullah Munshi selepas itu. Okey Prof, saya pergi kepada soalan yang terakhir ya, kerana masa sangat mencemburuk sebenarnya. Saya yakin ramai sangat nak tanya ni. Kat ruang chat pun ada beberapa ruangan, jadi boleh berhubung terus kepada Prof selepas ini ya. Ada satu yang saya
terpanggil untuk membacanya lah ya. Dia mengatakan tak ada nama kat sini, dia mengatakan setengah sarjana berpendapat bahawa Abdullah Munshi sebagai seorang yang berfikiran luas dan terbuka, tapi sikapnya yang agak memandang rendah kepada budaya dan bangsa menyebabkan namanya kurang dikenali dalam kalangan masyarakat Melayu. Jika nama Abdullah Munshi diceritakan kembali, adakah masyarakat Melayu boleh menerimanya dengan baik? Itu soalannya Prof ya. Sentimen ataupun prejudis kepada Abdullah Munshi ini, jadi wajar ke individu ini terus kita nak ketengahkan seperti yang kita war-warkan tadi? Ya. Abdullah Munshi memang dia memandang rendah, dia mengasingkan pada satu hak, mengasingkan diri dia daripada orang Melayu. Dia memandang rendah orang Melayu. Dan pemikiran orang Melayu mesti jelas. Adakah apabila seorang itu memandang rendah kepada kita, kita menafikannya? Sebab kita juga dipandang rendah oleh orang putih. Mengapa kita menerima tulisan-tulisan Wilkinson, Winstead dan tulisan-tulisan lain, pensyarah-pensyarah kita, guru kita, penjila-penjila kita? Mengapa kita menerima apa yang ditulis oleh mereka dan menggunakan sebagai teks? Mereka pun sebenarnya memandang rendah terhadap kita. Dan apabila kita kaji misalnya lah di kalangan orang Islam, orang Arab memandang rendah terhadap orang Melayu. Orang Turki masa zaman Ottoman, dalam tulisan-tulisan dalam surat khabar dan majalah Turki, majalah Ottoman terhadap orang Melayu di Kepulauan Melayu, khususnya disebut di Pulau Jawa, mereka memandang rendah. Mereka mengatakan bahawa orang Melayu ini tak bertamadun. Ini orang Ottoman sendiri, tapi kita tidak membesar-besarkan itu. Ya? Jadi kita orang Melayu sendiri mesti jelas, tidak kabur dan tidak prejudis. Prejudis kita tidak tepat. Kita hanya menuduh orang Abdullah Munshi memandang rendah terhadap kita, jadi kita menyisihkan apa-apanya. Tapi apabila orang lain, orang Jepun pun memandang rendah kepada orang Melayu. Sebenarnya banyak tamadun, banyak bangsa di dunia ini memandang rendah terhadap orang Melayu, termasuk juga warga negara Melayu yang bukan Melayu di Malaysia. Jadi kita mesti terbuka, mesti melihat satu-satu fenomena itu bukan hanya dari konteks yang peculiar, tapi dalam konteks yang lebih universal. Dan dengan itu kita mengamalkan logik yang lebih bertempat dalam kita menangani tanggapan orang terhadap diri kita. Terima kasih Prof. Jadi mungkin apa harapan Prof lah berdasarkan apa yang Prof telah bentangkan pada hari ini kepada halayak kita berhubung tajuk pada hari ini, ya mungkin Prof boleh simpulkan? Saya lihat ini sebagai satu episod dalam wacana mengenai Abdullah Munshi. Dan ini bukanlah kali terakhir seseorang itu akan bercakap mengenai Abdullah Munshi. Mungkin selepas ini akan ada lagi dan mungkin akan lebih khusus ataupun lebih umum. Namun begitu saya harap sambutan kita terhadap Corpus itu akan bertambah baik dan bertambah positif pada tahap akademik dan juga pada tahap popular. Baik Prof, terima kasih banyak Prof atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita pada hari ini. Ya. Jadi nampaknya sesuatu perlu dilakukan dalam silibus, sama ada dalam aspek kesusastraan ataupun dalam aspek kewartawanan dan sebagainya, komunikasi perlu dilakukan sesuatu. Kerana saya ambil apa yang Prof nyatakan sebelum ni, kita kena berbalik kepada akar kita dulu. Ya, baru kita boleh kukuh dari segi jati diri dan sebagainya. Ya, okey. Jadi dengan itu saya kembalikan semula kepada, terima kasih saya ucapkan kepada semua ya. Saya kembalikan semula kepada pengacara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita iaitu Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Muhammad Nur Marikan di atas ilmu yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada moderator kita iaitu Yang Berusaha Dr. Rahimah Hamdan di atas kesudian untuk mengendalikan majlis ini. Justeru, majlis ingin merakamkan foto kenang-kenangan bagi webinar kita pada hari ini. Diminta semua para peserta agar bersedia
dan diharapkan dapat membuka kamera masing-masing. Dalam kiraan 3, satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oleh itu, berakhirlah sudah webinar bicara ilmu kita pada hari ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Lisa. Terima kasih semua. Terima kasih.